So hari ini kita nak masuk perbincangan sambungan daripada kelas pada hari Selasa, iaitu lebih detail bagi setiap planet-planet dalam sistem Suria. Planet-planet dalam sistem Suria. Jadi kita tahu ada berapa planet semua sekali? 8 ke 9? 8. Okey, ada 8 ya. Jadi bermula dengan planet Yutarik. Okey, planet Yutarik ialah planet yang paling dekat dengan matahari, paling hampir. Iaitu kira-kira yang paling hampir tu pun jarak dia 57.9 juta kilometer. Jadi planet ni terkecil lah. Yang terkecil dalam sistem Suria. Diameter dia adalah 40% lebih kecil berbanding bumi. Dan 40% lebih besar daripada bulan. Okay? Lebih besar daripada bulan. Malahan saiznya lebih kecil daripada bulan Mustari. Bulan Mustari. Iaitu Ganymede. Dan juga bulan Zuhal. Iaitu Titan. Setiap daripada planet ni dia ada bulan dia. Ya? Dia ada bulan dia. Bagi Mustari, Ganymede, bagi Zuhal, Titan. Kemudian kita tengok dari segi fizikal dia, permukaan Yutarik adalah lebih kurang sama dengan permukaan bulan. Kita biasa tengok ya. Dalam internet pun kita biasa tengok, dalam mungkin ada YouTube ke, kita tengok video-video ni tayangkan permukaan bulan tu. Jadi di permukaan Yutarik ni dia lebih kurang. Lebih kurang sama dengan bulan. Dengan kawah-kawah asteroid dan tebing yang berpuluh-puluh kilometer tingginya. Namun disebabkan ketiadaan atmosfera, ketiadaan atmosfera, cahaya tidak dapat diserakkan. Ini istilah dia, diserakkan. Akibatnya, langit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Itu planet Yutarik. Kemudian kita pergi kepada planet Zuhrah. Planet yang kedua, planet Zuhrah. Jadi planet yang kedua terdekat dengan matahari. Zuhrah dikenali sebagai planet rumah hijau. Kenapa rumah hijau? Kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi di dalam atmosferanya. Okey, bila kaitkan dengan rumah hijau, ia mesti berkaitan dengan gas karbon dioksida. Jadi Zuhrah juga berputar dari timur ke barat. Ya, kita kalau ikut anak panah ataupun arah angin, arah angin, ini utara, timur, selatan, ini barat. Jadi sekarang ni Zuhrah ni dia berputar dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Maksudnya ginilah dia berputar. Okey, dia berputar. Dia putar gitu. Sedangkan berbeza dengan bumi dan juga planet-planet lain yang berputar dari barat ke timur. Bagi planet lain berputar daripada barat ke timur. Berbeza. Hal ini bermakna kesan daripada putaran planet Zuhrah daripada timur ke barat ni, matahari dia akan terbit daripada barat. Sebab dia berputar daripada timur ke barat, maka matahari akan terbit daripada barat. Matahari bagi apa? Bagi planet Zuhrah. Terbalik. Saiz dan usia Zuhrah sama dengan bumi. Saiz dan usia Zuhrah sama dengan bumi, tetapi iklim dia jauh lebih mencabar, iaitu suhunya sekitar 460 darjah Celsius. Sangat-sangat
panas, sangat panas. Itu planet Zuhrah. Ya. Okay. Lepas tu kita tengok dia kelihatan seperti oranye, membara. Sedangkan dia tarik gelap je sebab dia tak ada atmosfera. Bagi bumi, iaitu planet yang ketiga jaraknya daripada matahari, merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang dihuni makhluk hidup. Ini yang jawab daripada awal itu. Ini jawapannya kepada persoalan di awal bab itu. Pada hari yang sebelum ni, ada ditanya, adakah planet-planet lain dihuni oleh makhluk-makhluk hidup seperti di bumi? Jadi, ini jawapan dia. Jadi, bumi ni mempunyai lapisan udara dikenali sebagai atmosfera yang melindungi permukaan bumi daripada angin suria. Angin suria ni mana angin dia punya bahang kepanasan daripada matahari. Jadi bila ada lapisan-lapisan udara ni, maka ia dapat mengurangkan sehingga sampai ke bumi suhunya tidaklah terlalu tinggi. Tidaklah sampai 460 darjah Celsius tu. Kalau di Malaysia, mana sekitar paling tidak pun 40 darjah Celsius. Panas sangatlah tu, 40 darjah Celsius. Tapi kalau pergi negara-negara yang panas seperti di Afrika, di negara Arab, mungkin mencecah sampai 55 darjah Celsius pada waktu puncak ataupun maksimum suhu dia. Kemudian selain daripada tu, keadaan atmosfera yang berlapis-lapis ni, dia dapat melindungi kita daripada sinaran ultra-ungu. Ultra-ungu ni daripada cahaya matahari lah. Ultra-ungu ni dia boleh menyebabkan kesan buruk lah kepada kesihatan, kepada keimunan badan kita. Kalau kena directly boleh menyebabkan kanser kulit, penyakit mata iaitu kataraks dan sebagainya. Serta dapat melindungi daripada radiasi. Radiasi ni boleh menyebabkan mutasi. Mutasi itu boleh menyebabkan kecacatan kepada fetus. Bahaya radiasi. Jadi lebih 71% daripada kawasan bumi ini dilitupi oleh air. Maka bakinya iaitu 29% adalah daratan. Okey, bumi. Yang keempat, planet Marikh. Baru ni ada satu laporan yang dikabarkan negara China telah menghantar dia punya teknologi dia sampai ke planet Marikh. Satu-satunya negara yang berjaya menjejaki planet Marikh. Dan dikatakan squad ataupun mereka yang dihantar tu akan tinggal berada di planet Marikh tu selama lebih kurang 360 hari. Untuk apa? Berbagai-bagailah. Buat kajian, nak tengok bagaimana kehidupan di sana kalau ada. Nak mengkaji serba-serbilah. Dikatakan begitu. Nanti kita tunggu dan lihat hasil dia. Jadi planet Marikh ini merupakan planet yang keempat daripada matahari yang juga dikenali sebagai planet merah. Sebab nampak pada satelit tu, dia kelihatan warna merah. Jadi Marikh ini mempunyai 2 bulan, iaitu Phobos dan Deimos. Bulan dia. Marikh hanya mempunyai keluasan 25% permukaan bumi dan 10% jisim bumi. Itu dia. Jika dipandang daripada bumi, atmosfera Marikh dapat dibahagikan kepada 2 kawasan berbeza. Kawasan yang lebih cerah,
dilitupi oleh debu dan juga pasir kemerahan. Manakala kawasan kutub mengandungi air beku dan juga karbon dioksida. Ini pandangan daripada bumi, daripada bumi. Kita pergi kepada planet yang seterusnya, planet yang kelima, iaitu planet Mushtari. Planet dari yang kelima ni daripada matahari, juga planet yang terbesar daripada 8 planet dalam sistem suria. Jadi Mushtari ni paling besar. Kalau paling kecil tadi ialah Utari. Jisimnya hampir 320 kali ganda berbanding dengan bumi. Dan mempunyai jisim 2 kali ganda daripada jumlah jisim semua planet dalam sistem suria. Jadi Mushtari ini dikatakan sebagai pelindung kepada bumi, iaitu mampu memesongkan objek-objek besar daripada melanggar bumi dengan daya gravitinya yang sangat kuat. Itu kelebihan planet Mushtari. Yang keenam, planet yang keenam dari matahari iaitu planet Zuhal, dan merupakan planet yang kedua terbesar selepas Mushtari. Zuhal dikelaskan sebagai planet gergasi bergas, kerana mempunyai sistem gelang. Dari gelang ini gelang ataupun dipanggil cecincin, yang kebanyakannya terdiri daripada ais dengan sejumlah kecil serpihan batuan dan juga debu. Jadi sebanyak 62 bulan yang ditemukan setakat ini. 62 bulan yang ditemukan setakat ini mengorbit planet berkenaan. Saiz Titan bulan Zuhal yang terbesar. Okey. Saiz Titan bulan Zuhal yang terbesar selepas Ganymede adalah lebih besar daripada planet Utari. Kemudian yang ketujuh, planet Uranus. Jadi planet Uranus ni planet yang ketujuh lah daripada matahari. Unsur pertama di bahagian dalam Uranus ialah ais dan batu. Jadi Uranus merupakan planet ketiga terbesar dalam sistem suria. Sering juga digelar sebagai planet gergasi bergas oleh ahli astronomi. Jadi kalau kita tengok tadi perkataan gergasi bergas tu, dia lebih kurang dengan planet Zuhal. Uranus mempunyai sistem cecincin seperti Zuhal, tetapi dia nipis dan gelap, tak nampak. Jadi Uranus mempunyai banyak bulan, merupakan planet yang unik kerana paksi putarannya condong ke sisi, hampir selari dengan orbitnya yang mengelilingi matahari. Jadi Uranus mengambil masa 84 tahun waktu di bumi untuk mengelilingi matahari. Lama tu 84 tahun baru dia selesai untuk mengelilingi matahari. Okey, kemudian yang terakhir iaitu planet Neptun. Planet ke-8 dari matahari, juga dikelaskan sebagai planet gergasi bergas. Soal 3 planet yang dikenali sebagai planet gergasi bergas iaitu planet Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Planet ini mengambil masa hampir 165 tahun waktu di bumi untuk mengelilingi matahari. Bumi nak mengelilingi matahari berapa lama? Siapa tahu? Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari? Berapa lama? Siapa tahu? Boleh cuba. Berapa? Boleh cuba? 365 hari. 365 atau 366 hari untuk
melengkapkan satu pusingan. Maknanya 1 tahun lah. 1 tahun tu bersamaan dengan 365 hari atau 366 hari. Okay. Sedangkan kalau kita tengok Uranus dan juga Neptun, kalau Uranus tu 84 tahun. Mana kena darab lah dengan 365. 84 darab dengan 365 kalau kita nak convert kepada hari lah. Maknanya sangat lama. Sebab kita tengok orbit dia. Orbit dia luas. Okey. Boleh ya? Tak ada apa tu ya. Kita baca je tu. Sekarang ni kita tengok dari segi apa ni? Dari segi dia dia kumpulkan dalam bentuk jadual ya. Iaitu perbezaan di antara ke-88 ni dari segi jarak dari matahari. Yang ni penting ni ya. Ini awak boleh buat nota ini. Ini awak boleh ambil nota ni. Yang ni tadi tak salin pun tak apa. Nak salin pun boleh. Tak salin pun tak apa ya. Tapi yang ni, yang jadual ni penting ni. Yang jarak dari matahari iaitu dalam unit juta kilometer. Kemudian GC relatif berbanding dengan bumi. Nak bandingkan bumi. Bumi ni sebagai satu perbandingan ya. Kemudian diameter dia dalam kilometer, ketempatan, tarikan graviti, kemudian purata suhu permukaan dia, masa mengelilingi matahari, masa membuat satu putaran lengkap pada paksi dia tu, laju putaran dia, bilangan satelit semula jadi ataupun bulan, kandungan utama atmosfera planet, dan keadaan permukaan planet. Yang pertama kita mesti tengok bumi dulu. Bumi sebab dia sebagai panduan. Jadi jarak dari matahari, dari bumi ke matahari ini ialah 149.6 juta kilometer. Sebab dia yang ketiga. Sedangkan planet yang kedua iaitu planet Zuhrah 108.2 juta kilometer, manakala Utarik 57.9 juta kilometer. Maksudnya semakin lama makin jauh lah. Ya, makin jauh. Jisim relatif berbanding dengan bumi ni K1 lah jisim dia. Kemudian kalau kita pergi kepada Utarik, sifar 55 berbanding dengan bumi, maknanya lebih kurang berapa kali ganda ya. Hampir 100 kali ganda. Kemudian Zuhrah sifar 815, kemudian Marikh lebih sikit. Kurang dari segi jisim relatif dia hanya sifar 107. Kalau kita nak bandingkan ya. Kemudian diameter bumi 12,756 kilometer. Tahulah diameter. Diameter ni maknanya kita ukur daripada sisi ke sisi ya. Sisi itu diameter. Maknanya 12,756 kilometer. Kalau kita nak bandingkan antara ke-8 yang 7 lagi, yang paling besar iaitu Mustari ya. Sebab kita kata dia Mustari planet yang paling besar. Jadi dia 142,984 ya. Sebab dia paling besar. Kilometer ya. Kilometer jauh. Besar sangat. Okey. Tarikan graviti di bumi 9.8. Ya, 9.8 meter saat per saat. Ini cara baca dia. Unit dia ni bila kita nak baca dia kita sebut meter saat per saat. Itu cara dia. Ataupun cara baca lain meter saat silap apa ni sebut tu lagi. Meter saat kuasa negatif 2. Itu pun boleh. Tapi yang lain
Yang hampir dengan bumi ni, kalau kita tengok sini iaitu Zuhrah 8.87. Kalau kita bandingkan dengan lain-lain, yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Okey, kita tengok. Mustari 24.79. Dia sangat tinggi tarikan graviti dia. Sebab itu dia, Mustari ni sebagai pelindung. Salah satu daripada fungsi dia ialah sebagai pelindung kepada bumi. Daripada ancaman-ancaman asteroid ya. Asteroid ni adalah bentuk batuan yang terapung, yang berterbangan, yang boleh menghentam satu-satu planet ya. Jadi kita bumi bertuah lah kerana dilindungi secara fizikalnya oleh planet Mustari. Kemudian masa mengelilingi matahari, suhu dulu ya. Suhu purata permukaan bagi bumi ialah 14 darjah Celsius. Purata ni sebab dia ambil kira lah, ada tempat yang sejuk, ada tempat yang panas ya. Jadi 14 darjah Celsius. Tapi kalau di Zuhrah 457, paling panas ni. Paling panas ya. 457. Dan paling sejuk kalau di Marikh negatif 55. Ya. Tapi kalau kita ini 225 ya, negatif 225 iaitu Neptune. Sebab dia paling jauh daripada matahari. Bila paling jauh, dia paling sejuk lah. Jarak dia pun sangat jauh daripada matahari. Berapa tadi? 4,504 juta kilometer jarak daripada matahari. Kemudian masa mengelilingi matahari bagi bumi kita tahu tadi 365 hari ya. 365 hari. Bagi planet ditarik hanya 88 hari saja. Bagi Zuhrah 224.7 hari. Kemudian bagi Marikh 687. Bagi planet lain Mustari 11.9 tahun berbanding bumi ya. Berbanding bumi. Dan paling lama Neptune iaitu 164.8 tahun berbanding bumi. Dia bandingkan bumi lah. Kemudian masa membuat satu putaran. Bumi 24 jam lah. Maknanya ini istilah dia, satu mengelilingi, satu lagi putar. Putar ni macam apa beza putar dengan mengelilingi? Ni okey, kita tahu matahari. Kita katakan ni matahari, saya lukis ni matahari. Okey, matahari ya. Kemudian ada orbit dia, Orbit. Jadi di mana orbit situlah ada planet. Kita katakan sini bumi ya. Bumi. Jadi bumi nak mengelilingi matahari ni maksudnya nak pusing ni. Nak pusing daripada, katakan ni saya titikkan ni sebagai A. Dia nak pusing di bumi, dia ikut macam mana? Lawan jam ke ikut jam? Lawan jam kan? Ikut sini. Okey ni. Lawan jam ya. Jadi bumi okey. Ikut sini mana berputar, dipanggil mengelilingi ya, kalau berputar mengelilingi. Sampai balik ke A tu 365 hari. Ya. Tapi berputar. Macam kita pusing lah. Mana bumi tu dia bayangkan seperti, kita bayangkan seperti bola. Dia nak pusing. Dia pusing ni. Dia pusing 24 jam untuk lengkapkan dia punya pusingan tu. Pusingan dia tu perlukan 24 jam. Bagi planet lain, kalau misalnya tarik 59 hari baru lengkap putaran dia. Zuhrah 243 hari. Kita tengok yang paling lama. Cakap ni yang paling lama Zuhrah, tengok lagi.
Yang paling lama ialah Neptune 164.8. Sorry, bukan itu ini. Mustari iaitu 10 jam saja. 10 jam dah lengkap putaran dia. Okey, maknanya laju lah. Dia punya kelajuan dia tu Dia ada kaitan dengan kelajuan. Nanti kita tengok kelajuan dia. Sebab tu ada hal laju tu. Hal laju putaran bagi bumi 1674.4 kilometer per jam. Kan? Kilometer per jam. Ni 1600 kelajuan dia. Tapi bagaimana dengan planet lain? Tengok. Planet Mustari tu 45,300 kilometer per jam. Sebab itu masa dia paling singkat. Masa untuk putaran tu hanya mengambil masa 10 jam saja. Dah lengkap satu putaran. Okey. Kemudian tangan satelit semula jadi atau bulan. Yang lain tak ada. Bumi ada satu. Kemudian Marikh ada dua. Tapi yang paling banyak ialah Mustari, iaitu 67 bulan ada. Dan yang paling besar dipanggil Titan, saiz Titan. Kemudian yang seterusnya ciri yang kita nak kaji iaitu dari aspek kandungan utama atmosfera planet. Bagi bumi 78% adalah gas nitrogen, 21% oksigen, 0.97% gas nadir dan bakinya 0.03% karbon dioksida. Yang lain-lain tu seperti kalau kita tengok Euterid tiada atmosfera. Di Zuhrah 96.5% karbon dioksida. Sebab tu dipanggil sebagai planet rumah hijau sebab dia mengandungi kandungan karbon dioksida yang paling tinggi. Begitu juga dengan Marikh 96% karbon dioksida, tinggi jugalah. Tapi Zuhrah lagi tinggi Kemudian yang lain-lain tu boleh baca kandungan dia. Kemudian keadaan permukaan planet. Keadaan permukaan planet bumi lebih daripada 71% permukaannya ialah air dan 29% adalah daratan. Berbanding dengan planet-planet lain planet Euterid tidak berwarna, terdapat kawah diliputi oleh habuk halus, terdapat dataran, gunung dan lembah. Ini macam mana dia tahu? Macam mana ahli astronomi ini dapat dalam pasti keadaan permukaan? Adakah mereka pergi? Adakah mereka sampai kepada planet tersebut? Siapa boleh jawab? Macam mana ditentukan ni keadaan permukaan planet ni? Berdasarkan apa? Tak sampai dah. Tak ada lagi yang pernah sampai ke Neptune. Macam dia kata Neptune ni tidak mempunyai permukaan yang keras, hanya ditutupi oleh gas. Sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya sebab kita tak pernah sampai dan tidak ada orang pernah sampai. Kecuali tadilah yang saya sebutkan tadi, adanya ahli astronomi daripada negara China sampai ke Marikh. Planet Marikh. Tapi itu pun kita tak pasti lagi kesahihannya. Yang lain tak pernah. Jadi macam mana dapat ni? Ini berdasarkan kepada dia punya sama dipanggil assumption ataupun juga berdasarkan kepada penelitian. Maknanya di bumi ada alat, walaupun alat untuk mengkaji, melihat mungkin ada terhad dia, tapi berdasarkan kepada anggapan assumption. Saya sebut tadi assumption ni maknanya anggapan kita, anggapan saintis tu ataupun ahli yang terlibat dengan kaji angkasa.
Secara sahihnya, sebenarnya fakta ni kita tidak dapat mengatakan ia 100% betul. Tetapi ia berdasarkan kepada teori semata-mata. Ya. Okey, kita lihat seterusnya. Muka surat 254 ya. Hubungan antara suhu planet dengan matahari. Okey, hubungan antara suhu planet dengan matahari. Jadi secara teorinya, sebab kita sebut teori je ni. Sebab tu saya sebut tadi. Maknanya assumption, teori. Secara teorinya, planet yang berada lebih dekat dengan matahari menerima lebih banyak haba. Ya, dekat matahari. Lebih banyak haba kan? Macam kita dekat dengan lampu. Kita duduk dengan mentol lampu. Jadi kita lah lebih panas berbanding dengan orang jauh sikit daripada mentol lampu. Macam itulah. Ya, perbandingan planet yang berada lebih jauh dari matahari. Walau bagaimanapun, situasi sebenar adalah kompleks. Kompleks. Maknanya bila kompleks ni sukar untuk digambarkan. Jadi mari kita lihat rajah di bawah ataupun jadual di bawah untuk lebih memahaminya. Jadi sekarang kita peringkat jarak dari matahari, planet-planet ni daripada matahari, kita tengok semakin lama semakin jauh, iaitu Neptun lah paling jauh. Dan suhu permukaan dia semakin lama semakin sejuk. Suhu dia semakin sejuk. Cuma ada sedikit, kalau kita tengok, contohnya bumi. Bumi ni dari segi suhu permukaannya di sekitar negatif 89.2 sehingga 56.7 darjah Celsius. Di mana negatif 89.2 ni? Boleh jadi di kutub selatan. Kutub selatan. Ada orang pernah sampai kutub selatan? Pernah kita baca? Pernah kita dengar? Pernah kita tengok? Dalam video ke, dalam YouTube ke, dalam TV ke? Ada kan? Jawapannya ada. Sebab itu kita tahu. Negatif 89.2. Tapi nak pergi sampai ke negatif 89.2 tu agak-agaknya dia dari segi pakaian dia, kesediaan dia, dari segi fizikal dia, adakah dia boleh tinggal hidup di situ? Kan? Memang tak boleh lah. Kalau dia sampai pun ibarat seperti orang kata nak bunuh diri lah. Macam nak bunuh diri. Pergi tu sampai tu mati. Macam tu. Sebab negatif 89.2 ni sangat-sangat sejuk. Sedangkan kita dah peti sejuk umur kita. Contoh peti sejuk umur kita. Peti sejuk umur kita di dalam freezer. Ya, mungkin negatif 24 lah. Contoh peti sejuk umur saya. Saya pernah set dia punya suhu negatif 24. Letak sekejap je air. Letak air. Letak sekejap je. Dalam berapa, saya ingat dalam 2-3 minit je. Beku. Jadi kalau manusia pergi ke planet ataupun pergi ke bumi di bahagian kutub selatan tu dan berada pada suhu negatif 89.2. Darah tu memang beku. Darah dalam badan kita ni. Mungkin second je. Ataupun tak ada second. Kurang daripada 1 second. Dah beku. Jadi darah ni boleh membeku kalau suhu negatif 20. Negatif 20 dalam masa yang sekejap. Ramai orang yang di tempat-tempat sejuk lah. Negara yang ada 4 musim tu. Dan satu musim ni, salah satunya ialah musim sejuk. Musim salji tu lah. Negatif 15. Maknanya sangat-sangat sejuk. Dan ada yang matilah kerana kesejukan. Dan bayangkanlah kalau di tempat-tempat planet-planet lain seperti di Euterik, dia paling sejuk ialah negatif 173 dan paling panas 427 darjah Celsius. Jadi kita tengok bagi planet yang tiada atmosfera seperti di Euterik, dia tak ada atmosfera. Dia tak ada gas. Berarti dia sikit Sinaran matahari yang terus sampai ke permukaannya menyebabkan bahagian yang menghadap matahari sangat panas. Itu melebihi 427 darjah Celsius.
Manakala bahagian yang gelap yang tak kena pada matahari ini dia sangat sejuk sehingga boleh mencapai negatif 173 darjah Celsius. Bagi planet yang mempunyai atmosfera, ialah semua ada atmosfera kecuali untuk euterit saja, seperti bumi mempunyai awan yang memantul balik sinaran matahari ke angkasa lepas. Tetapi atmosfera ni memerangkap pula sebahagian haba disebabkan oleh kesan rumah hijau. Zuhrah mempunyai awan yang tebal yang boleh memantulkan sinaran matahari ke angkasa lepas, tetapi lapisan atmosferanya yang kebanyakannya daripada gas karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau. Oleh itu, banyak haba diperangkap dan suhu mencapai 462 darjah Celsius. Bagi di planet Marikh, walaupun mempunyai atmosfera, tekanan permukaannya sangat rendah berbanding dengan bumi, iaitu kurang daripada 1/100 tekanan bumi. Memberikan kesan yang sedikit pada suhu permukaan. Suhu permukaan boleh berbeza di antara negatif 143 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Bagi planet gergasi lain kan, yang Matahari, Zuhal, Uranus dan Neptun ni, permukaan planet dia ditutupi oleh gas. Planet-planet ini menerima sinar matahari yang sedikit, maka suhu permukaannya adalah sangat rendah. Ya, sangat rendah. Kemudian kita tengok hubungan antara ketepatan dengan tarikan graviti. Tempatan dengan tarikan graviti planet. Jadi tarikan graviti di permukaan suatu planet bergantung pada jisim dan juga ketempatannya. Kita tengok bumi. Bumi, jisim relatif dia satu lah sebab kita bandingkan dengan bumi. Diameter dia 12,756 km. Ketepatan adalah 5.5 gram per sentimeter padu. Saya baca dia. Gram per sentimeter padu. Dan tarikan graviti dia ialah 9.8 meter saat per saat. Kalau kita nak bandingkan dengan planet yang terdekat dengan dia, iaitu planet Marikh. Jisim relatif dia berbanding dengan bumi ialah 0.1 0.7. Diameter dia kecil separuh daripada bumi iaitu 6794 km. Ketempatan dia 3.9 gram per sentimeter padu. Dan tarikan graviti dia hanya 3.71 meter saat per saat. Okey. Itu tak apalah. Awak sebenarnya tak perlu hafal semua ni. Bukan suruh hafal kita tengok hubungan dia tu. Kita tahulah sikit-sikit dia punya ciri tu Tarikan graviti bumi. Jadi tarikan graviti bumi bersamaan dengan 9.8 meter saat per saat. Ada setengah dibundakan je pada nombor bulat, iaitu dijadi 10 meter saat per saat. Jadi 98 10. Ada setengah tu, nak senang kira. Hal ini bermakna jika kita melepaskan suatu objek pada sesuatu ketinggian, objek itu akan jatuh pada pecutan 9.8 meter saat. Maknanya setiap satu saat objek itu jatuh, dia jatuh, maknanya pergi 9.8 meter. Setiap 9.8 meter tu satu saat. Kemudian saat yang seterusnya sampai lagi. Jadi kalau kita lepaskan satu objek itu pada ketinggian 100 meter. Katakan 100 meter. Jadi berapakah masa yang diambil untuk jatuh ke tanah, jatuh ke bumi? Contoh soalan kan. Kita boleh tahulah, boleh kira nanti ada formula dia. Okey, saya rasa awak boleh baca lah boleh baca sebentar kalau untuk dapatkan ingatan yang baik Tarikan graviti Euterit dan Marikh adalah lebih rendah daripada bumi sebabkan jisim planet Euterit dan Marikh ini dia lebih rendah berbanding dengan jisim bumi. Tarikan graviti ini berkait dengan jisim dan juga ketumpatan. Okey, jisim dan ketumpatan. Sebab unit dia meter dan juga dikaitkan dengan jisim itu kilogram dan juga dia punya ketepatan. Ketepatan ni dalam
meter per saat. Ya. Daya tarikan graviti bagi mustari adalah sangat tinggi berbanding dengan bumi kerana jisimnya yang sangat tinggi. Walaupun ketepatannya sangat rendah. Okey. Walaupun Zuhal, Uranus dan Neptun jisim yang sangat tinggi, tapi tarikan graviti planet ini tidak terlalu tinggi berbanding dengan bumi kerana planet legasi memiliki ketepatan yang rendah. Jadi faktor dia ketepatan dia rendah. Ya, kalau ketepatan rendah, maknanya dia punya tarikan graviti dia akan menjadi rendah. Okey, hubungan jarak, masa dan kelajuan. Ini kita dah tengok tadi perbandingan dia. Bumi 365 hari. Jadi kelajuan dia ataupun punya, jadi kita dah belajar perbezaan dia. Jadi maknanya dari segi jarak, kemudian dari segi dari segi kelajuan, halaju dia. Halaju bumi itu mengelilingi matahari. Mengelilingi 365 hari. Jadi diperlukan 365 hari untuk melengkapkan satu pusingan. 1 tahun 365 hari. Tapi bagi planet lain berbeza lah. Bergantung pada jarak, masa dan juga kelajuan. Jadi semakin jauh, ini penting dia. Semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin banyak masa, semakin lama masa diperlukan untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Satu orbit. Sebagai contoh, Utarit paling dekat dengan matahari. Utarit dengan masa 88 hari saja. Berbanding dengan Neptun yang paling jauh daripada matahari mengambil masa 164.8 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Okey, dalam satu orbit. Selesai itu. Kemudian arah putaran planet. Sikit ya. Arah putaran planet. Semua planet dalam sistem suria berputar pada paksinya. Pada sudut kecondongan yang berbeza. Tak sama. Tak sama. Semua planet berputar dari barat ke timur. Barat ke timur. Saya tunjukkan tadi, barat ke timur. Artinya lawan jam. Kecuali siapa? Zuhrah dan Uranus. Okey, kecuali Zuhrah dan juga Uranus. Okey, Uranus kedua-dua ni berputar pada sisi dia. Iaitu dari timur ke barat. Okey, Zuhrah ni dari timur ke barat. Kita tengok kecondongan bumi lebih kurang 23 darjah. Condong. Kecondongan dan dia dikatakan condong tu, kita akan tengok. Sebenarnya awak belajar dalam subjek geografi. Dalam subjek geografi. Okey, dari segi degree dia tu, condong. Macam mana kita condong, dia macam kita guna protektor lah ataupun jangka sudut. Kemudian kita letakkan gitu lah. Kita ambil jangka sudut, kita ukur sini, maknanya 23 darjah. Kalau kita nampak pada mata kasar ni seolah-olah macam 45, tapi dia ini tak tepat lah. Okey, situasi hypothetical berkaitan dengan sistem suria. Apakah yang akan berlaku jika putaran bumi menjadi perlahan atau berhenti berputar? Ini ada soalan daripada awal dulu. Jadi untuk mengetahui bahawa putaran bumi pada paksinya ataupun tidak, kita kena tengok kejadian, fenomena, iaitu kejadian siang dan malam. Satu. Kemudian pasang surut air laut dan pelbagai lagi fenomena bumi. Jadi apakah yang akan berlaku sekiranya bumi ni dia perlahan daripada kelajuan yang kita kaji tadi ya. Kelajuan bumi berapa? Jadi 1000 lebih. 1200 lebih kilometer per jam. Katakan slow. Jadi 1000 je.
ataupun berhenti terus. Bagaimana kesan dia kepada kejadian siang dan malam, bagaimana kejadian pasang surut air laut. Okey, secara sekarang ni, ya, waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Kita tengok sekarang ni matahari. Okey, matahari. Di mana bahagian yang kena pada matahari ni dia akan jadi siang. Manakala bahagian yang tak kena matahari ni akan jadi malam. Kita semua tahu itu. Kemudian bumi itu berputar lah, ikut masa dia. Tapi sebabkan kecondongan, bumi dia condong 23 darjah, 23 darjah. Okey. Tadi saya tulis tadi, maksudnya 23 darjah, dia condong 23 darjah. Ada negara-negara yang tertentu, waktu siang dia lebih lama daripada waktu malam. Itulah sebaliknya. Ada yang negara yang waktu malam dia lebih lama daripada waktu siang. Itu kita akan kaji negara mana. Waktu siang dia ada yang 20 jam siang. Jadi 4 jam je malam. Atau sebaliknya. Ada 4 jam je siang. 20 jam malam. Negara kita sekarang ni, kita siang, kita start katakan pukul 6 pagi. 6 pagi hingga 7 malam katakan 7 malam. Maknanya 13 jam. Kita 13 jam siang, maknanya 11 jam malam. Ada negara yang 12 jam siang, 12 jam malam. Bergantung pada tempat yang kita berada. Ya. Jadi di sini dia kata, apakah yang akan berlaku jika bumi berputar perlahan atau berhenti berputar? Jadi waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Dia menghasilkan waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Yang kedua, pertambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Biasanya negara yang lama menghadap matahari ini, dia banyak kawasan gurun. Manakala waktu berlaku pasang surut, berubah. Kita tahu pasang surut pukul berapa? Air pasang, air surut. Air surut pukul 5 petang. Air pasang pukul 5 pagi. Air pasang pukul 5 pagi. Air surut pukul 5 petang. Mana 12 jam. Tapi kalau berlaku keadaan di mana bumi berputar ni dengan perlahan sikit daripada biasa, maka waktu pasang surut akan berubah. Dan suhu pada bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin, sangat sejuk. Itu dia. Habis ni. Biar masa. Ini boleh baca lah. Boleh baca ni. Iaitu apakah satelit semula jadi bumi? Bulan lah. Bulan adalah satelit semula jadi bagi bumi. Kita boleh nampak bumi, nampak bulan pada bumi. Kita boleh nampak kalau yang bulan ataupun hari yang ke-15 tu kita nampak bulan tu dekat dengan bumi. Okey. Jadi saya nak minta awak semua baca muka surat ni Sambunglah 261 dengan 262, 263, 264 ni. Kemudian jawab ini soalan ni. Muka surat 264 ni. Okey, 264 latihan formatif 12.1. Kemudian buku SPS yang terakhir buku SPS jangan lupa. Buku SPS sila buka tanda Buku SPS muka surat 154. 155. 155. Dah habiskanlah 156 dan 157. Hingga 157 habis sampai 157. Habislah kita punya bab 12 ni.
Ya. Baik, jadi saya rasa itu sajalah kita punya kelas untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas pada minggu depan pula ya. Okey, minggu depan pula betul ya. Minggu depan. Jadi kita tangguhlah. Sebelum kita tangguh, buka kamera sekali lagi untuk kehadiran. Untuk kehadiran ya. Last.